inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layan www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Pesta buku antarabangsa terbesar di Malaysia kembali lagi. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur akan menemui anda bermula dari 26 Mei hingga 4 Jun 2023 di WTC Kuala Lumpur. Dengan reruai pameran melebihi 800 buah meliputi pempamer dalam dan luar negara serta pelbagai keterujaan menarik menanti anda dari 10 pagi hingga 10 malam. Khas untuk anda pencinta buku. Jangan lepaskan peluang ini. Maklumat lanjut, layari www.klibf.my dan di Facebook klibf.my. Tanda pagar Malaysia Membaca. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIP dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Wagi-wagi saya, Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Bagaikan jauh jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah akan ku gagal. Hari demi hari berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Bila dah bertemu arah, yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malam yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan berputus asa dari rahmatnya yang
Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. La 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 kau dah bertemu arah, yakin penuh pasrah padanya yang kuasa, di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kemahiran, segala kemeritan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Mak. Hujung bulan ni, adik dah nak start cuti Sam. 3 bulan dia bercuti. Jomlah kita pergi bercuti. Lah dik, kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu kan? Abang, jomlah kita bawa anak-anak bercuti. Jom. Hari tu abang ada dengar Ready Ikim tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan Izi Kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Radio Ikim. Betul ke bang? Sampai bila promosinya tu? Bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan bang? Tak sabar ni. Alah, senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Izi Kembara di talian 0361841542 ataupun 013-673-9000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami dan Alhamdulillah kita kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen Pengembara Muslim. Dan untuk makluman para pendengar, kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini bersama dengan Yang Bagi Ustazah bin Datuk Abu Syukur bersama dengan kita. Itu merupakan penasihat Izi Group dan juga bersama kita juga Puan Nur Azimah binti Hasanuddin merupakan CEO untuk Izi Kembara dan juga Saudara Akmal bersama dengan kita pada hari ini untuk kita bicarakan berkenaan dengan kembara Turki. Jadi kita ucapkan selamat datang dulu kepada tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kita pada hari ini untuk kita bicarakan berkenaan dengan kembara Turki. Tak lama dah, dekat dah kita nak pergi untuk kembara Turki ni. Jadi mungkin untuk mukadimahnya silakan Ustazah dahulu untuk mukadimah kita hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa pada DJ Mas, Cik Mah kita di sini, Puan Nur Azimah, Saudara Akmal dan semua para pendengar IKIM yang kita sayangi ya. IKIM ni dia punya pendengar yang setia ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali pada program kita
pengembara Muslim tahun ini tahun yang keberapa dah kita buat. Lama dah yang bertahun-tahun. Semalam masa dalam majlis apresiasi IKIM, dia pengurusi IKIM yang baru, Profesor Datuk Dr. Manuti dia berkata terima kasih Izi Korban. Lalu ucapan dia. Terima kasih Izi Korban kerana menua bersama kami. Alhamdulillah, betul. Saya ingat tahun 2007 kita dah bersama dengan IKIM, Izi Korban, Izi Kemara, dan daripada janggut hitam dah jadi janggut putih. Tapi muka makin muda. Masa 2007 dulu. Kali pertama jumpa DJ Mas Singal tu masih anak dara lagi. Sekarang ni anak dia anak dara. Ya, betul. Gitu ya. Cik Mak, tapi yang tak berubah Cik Mak lah. Betul, memang Cik Mak tak berubah. Jadi pengembara Muslim juga tidak berubah. Daripada dulu kita bersama dengan syarikat-syarikat lain yang bersama dengan IKIM, kita buat pengembara ke banyak tempat. Dan untuk Izi Kemara tahun ni kita akan bersama dalam Kembara Korban. Yang sebelum ni kita ke Vietnam dan Kemboja sebelum Ramadan lalu. Jadi tinggal sebulan lagi ni insya-Allah kita akan buat baru 25 ribu bulan ya. Bersempena dengan Hari Raya Haji tu kita datang pakai Mekah ya. Kita dapat pergi Mekah insya-Allah. Jadi kita masih mengembara ke sebuah negara Islam yang cukup hebat. Negara Islam Turki yang pernah menjadi penguasa dunia selama 600 tahun lebih ya. Jadi Izi Kembara dengan IKIM, insya-Allah terima kasih IKIM, kita pergi untuk mengembara melihat dipanggil apa, selain daripada kesan-kesan sejarah, Turki juga sebuah negara yang cantik dari sudut pemandangannya, kebersihannya, budayanya, makanannya, orang-orangnya semua cantik. Ya, Malaysia pun cantik juga. Tapi Malaysia kita tak rasalah semua itu sebab kita tinggal di sini. Dan Malaysia ni kita ni terkenal dengan budaya menghormati tetamu. Orang luar datang ke Malaysia ni cukup suka pasal kita menghormati tetamu, lemah lembut kita. Begitu juga dengan Turki ya. Dan sehingga kini peserta kita dah beli 15 tiket dah ya. Dan kita ada masa lagi dalam masa sebulan ni kepada siapa yang berminat. Semalam juga ada seorang pendengar radio kita, apa nama saudara? Encik Effendi. Encik Effendi ya. Jauh datang ya. Daripada Senawang dia datang pergi Pejabat untuk menyertai kembara korban kita pada tahun ini. Kembara kita pada tahun ini 25 sampai 2 Julai. Sampai 2 Julai berapa hari tu? 9 hari 7 malam. 9 hari 7 malam. Jadi ini mukadimah ya. InsyaAllah sekali lagi kita ulang, pengembara Muslim ni satu program bersama antara beberapa syarikat travel yang berdaftar lah, yang sah semua, membuat program dengan IKIM bersama dengan DJ IKIM untuk kita mengembara ke luar negeri. Dan dia sebenarnya bukan hanya waktu korban saja, sepanjang masa. Dan untuk kali ini pasal Izi Korban tu dia pengendali korban, jadi untuk sesuai dengan kembara korban, Izi Kemara yang merupakan anak syarikat begitulah. Suami isteri. Izi Kemara suami kepada isteri kepada Izi Korban. Kita akan membuat pengembaraan ke Turki, kita melawat, kita juga beribadah korban. Nanti kita akan ceritakan sedikit apa itu korban, supaya yang pergi itu dia bukan sekadar nak berjalan, tapi kalau dia tak buat korban pun di sana, dia tetap juga buat korban supaya tidak disisihkan waktu raya korban tu. Jadi Akmal ikut nombor telefon kita. Okey, untuk pendengar di luar sana yang berminat untuk membuat pendaftaran Trik Kembara Muslim, okey, boleh hubungi kami di 0361841542 ataupun boleh WhatsApp je kami terus di 0136739000. 0136739000. Kepada pendengar yang berdekatan area Selangor, yang duduk area Selangor, area Kuala Lumpur, sangat-sangat dialukanlah datang kepada ofis kami untuk buat pendaftaran. Kalau untuk pertama kali tu lagi baguslah datang tengok sebab kita dekat kan. Jangan datang ke IKIM Jangan datang ke IKIM. Tak jumpalah ke mana. Tak jumpalah saya. Katanya ada yang datang kan dah kenal. Iyalah. Semalam tu alhamdulillah Encik Fendi memang dia kata bila saya dengar malam tu tiba-tiba ini menarik bunyi lepas tu memang macam tu lah dia kata saya dengar Ustazah, saya dengar Cik Ma, lepas tu ada lagi seorang lah
Lepas tu kata, oh Akmal lah, yelah dia ni. So dia pun memang macam happy sangat. Sebab dia kata ni pertama kali yang dia nak ke belah Eropah lah sebenarnya Kak. So peluang kepada dia. So saya pun kata ada diskaun untuk pendaftaran tahun ni. So untuk pendengar luar sana pun masih ada slot. Okay. Kita punya diskaun RM2,000. Untuk terma syarat tu boleh hubungi saja nombor office kami ataupun boleh WhatsApp je kami. WhatsApp kami di 013-673-9000. So kita punya bahagian khidmat pelanggan akan beritahulah terma syarat. Macam mana nak dapat nikmati diskaun sehingga RM2,000 tu, insya-Allah. Okey ya. Cik Mah ni senyap sikit. Okey, tak apa. Saya sambung sikit. Okey, sebenarnya kalau sesiapa yang di luar sana yang sorang-sorang nak pergi. So ini adalah peluang terbaik sebab bila kita pergi dengan IKIM ni kita rasa lebih selamat lah. Ya, betul. Okey, dengan DJ-DJ-nya, kalau ada satu kakaknya nak pergi, saya ni seorang, tak ada kawan nak pergi, saya seorang. So tak ada masalah. Jumpa kita dekat airport, daripada situ kita akan berkumpul ramai-ramai. Itulah akan jadi keluarga, kawan. Dan kita punya alumni pun, walaupun dah 10 tahun lepas, Mas, sampai sekarang masih lagi WhatsApp. Nak pergi raya rumah kakak tu, jom kita setahun ni. Jadi asalnya seorang-seorang. Okay, daripada Johor seorang, daripada Kedah seorang. Tapi di sinilah peluang. Kalau kita tak ada kawan, kalau kita tak ada geng lah, senang kira. Seorang-seorang dekat kampung ke, dekat mana-mana ke, dekat office. Aku ni nak jalan tapi seorang. Macam mana? So ini adalah peluang terbaik bila kita pergi bersama dengan IKIM. Saya nak cerita perseorangan ni. Ya, kami pernah buat satu program kembara. Saya tak tahu, saya lupa sama ada dengan kita atau tidak. Tapi kembara tu kami pergi ke Aqsa. Tengok, Mas pun dah giling. Tak pergi lagi masa tu. Pergi ke Aqsa. Kita bercerita di radio. Dan tiba-tiba ada seorang peserta yang saya pun terkejut. Umur dia dalam 13 tahun saya rasa. InsyaAllah. Umur 13 tahun, perempuan. Keluarga dia daftarkan dia Seorang-seorang ikut bersama dengan kami. Tak kenal pun kami. Dia tahu izin kembara lah. Tahu izin kembara itu korban. Dia daftarkan anak dia. Dia yakin selamat. Dan Alhamdulillah selamat. Kami pergi ke, bukan pergi ke apa, tempat-tempat biasa. Pergi ke Aqsa. Daripada Jordan masuk ke Aqsa. Anak dia tu. Dan dia tak ada, saya tanya dia. Dia kata mak ayah tu dia, masa tu mak dia, ayah dia dah meninggal lah masa tu saya rasa. Ayah dia ditawan lah. Tak ada telefon kata hubungi balik masa, tak ada WhatsApp, tak ada apa semua. Jadi kira jadi je. Semua dia percaya kot ini muka ustaz kot. Betul, perempuan seorang. Saya pun pergi masa tu. Agaknya mungkin sebab syarikat ni dimiliki oleh suami isteri. Itu pun satu perkara yang saya rasa mungkin orang pun rasa macam selamat tu, dia punya selamat tu lebih lagi. Jadi kita nak kempen kat luar sana. Kalau ada anak-anak yang nak bagi mak ayah dia berjalan, ataupun mak dia sahaja berjalan, ataupun ayah dia sahaja berjalan, hantar pada kami. Ya, ini masanya. Kita pernah kan Ustaz Cik Mah dulu, ingat tak? Kita pergi Turki lah. Yang Puan Noraini, anak-anak dia sibuk tapi hantarnya mak dia yang pergi berjalan. Betul. Tak rugi ambil kami sebagai anak angkat. Akmal lah. Tak rugi ambil Akmal jadi anak angkat untuk menguruskan dia. Dan pengalaman kita lah, kita meraihkan bahawa kita punya peserta-peserta, walaupun jadual kita tu kadang-kadang nampak macam ketat, tapi bila ada peserta yang uzur, kita raihkan sama-sama. Betul. Jadi kita taklah kata setiap peserta kena bekerja untuk dan kalau tiba ada peserta yang dia terlambat nak pergi, bas jalan, kita akan tinggal seorang untuk sama-sama dia pula, kita bawa dia naik taksi, naik kereta. Sekali dengan masih di sini kita berjalan Betul. Harap nak jalan daripada hotel nak sampai ke menara Sydney tu apa. Jadi ada orang yang saya tak boleh jalan kaki. Sebab dia melalui taman tu. Jadi kita ambilkan dia kereta, pergi bawa naik kereta. Ada urus dia yang ikut. Jadi itu kami meraihkan orang di luar sana. Jadi
Tak ada kos tambahan tu kan? Tak ada sebab risau. Jangan risau. Tak pernah lagi saya ikut isi kembara dia ada kos tambahan. Kos tambahan daripada pengurus ada? Tiba-tiba tengah jalan kaki, Ustaz ada kedai kopi. Okey, berhenti semua minum kopi. Itu biasa. Itu kita bukan meraihkan peserta. Kita meraihkan DJ. DJ kita ni kalau pergi. Suka minum kopi ya. Suka minum kopi. So begitu ya, baru mukadimah tu pula boleh cerita tempat-tempat menarik di Turki kan. Tapi macam tadi bila Cik Mah dengan Ustaz sebut, jangan risau ya kalau ada perempuan, wanita yang nak pergi seorang-seorang. InsyaAllah kali ini pengembara Muslim kali ini kita akan ada 2 orang dari IKIM saja, penyampai kita dan juga kru kita 2 orang perempuan. Jangan risau. Boleh teman. Disampai Cik Mah. Ya, saya insyaAllah. Dan untuk penghargaan lah ya. Saya ni orang baik. Ya, betul. Siapa lagi nak puji saya? Baik, memang baik. Baik ada makna. Kata siapa? Adalah kata radio. Diam dia. Bersama dengan saya kali ini juga, saya bawa seorang guru saya masa saya sekolah menengah tu. Wah, kita bawa pergi penghargaan kita kepada guru, nak bawa semua tak larat. Jadi yang mana saya bawa tu pun pasal mata pelajarannya saya fail dalam SPM. Bukan sebab berjaya. Bukan sebab saya berjaya dah. Sebab saya fail dalam SPM. Satu-satunya mata pelajaran yang fail. Tapi sebab cikgu tu tak marah ke? Tak tahulah, lepas SPM kita keluar terus. Pada marah. Jadi dia bersama dengan kita pada kali ini. Begitu juga ada siapa peserta kita lagi? Besan saya sendiri yang akan pergi nak cerita baiknya saya dengan Besan. Dia ngikut. Dan insyaAllah cucu. Jadi kita akan pergi sebagai satu family, satu keluarga. Itu yang orang akan rasa lebih selamat lah. Menarik tu daripada Besan tu dah kira atuk lah ya. Atuk. Lepas tu peringkat mak ayah, anak-anak ada. Mak ayahnya tak pergi, cucu je pergi. Peringkat mak ayah lah. Macam kami penyampai ni ke mak ayah lah. Mak ayah lah. Cucu pula. Semua lapisan ada, insyaAllah. Jadi kita pergi insyaAllah sebagai satu keluarga. Dan semalam tu bila saya tengok siapa yang datang semalam tu, siapa namanya? Cik Effendi. Meriah, insyaAllah. InsyaAllah Meriah. Jadi boleh ada 3 DJ lah. 3 DJ. Bolehlah kawan dengan DJ. Silap-silap dia jadi DJ ya. Tak masuk lagi ke? Masuk lagi kepada itinerary tu. Tempat mana yang kita pergi? Okey, untuk lawatan kita ke Turki ni insyaAllah pertama kali kita akan melawat ke Muzium Istana Topkapi. Topkapi itu istana kerajaan Turki Osmaniyah yang telah berumur 400 tahun. Kita lawat juga Blue Mosque, Masjid Sultan Ahmad. Kita akan ziarah juga di Masjid Hagia Sophia. Okey, iaitu sebelum ni adalah sebuah gereja Byzantium yang ditukar menjadi masjid lah selepas penaklukan Konstantinopel. Iaitu masjid era Kamal Atatürk. Dan pada hari pertama juga, itu hari kedua lah. Hari pertama kita sampai, kita akan rehat di hotel. Biasalah sebab dah penat selepas penerbangan. Dalam lebih kurang 14 jam lah total sekali dengan transit. So esoknya kita akan selepas lawatan pada awal pagi dan juga petang, akhirnya kita akan ke bazar. Bazar Istanbul. Yalah, bila cakap pasal bazar ni memang kita sebagai rakyat Malaysia ni memang tak pernah lepas lah. Dia penat shopping. Tengah penat pun jadi sihat ni. Dah penat seharian berjalan tu. Bulat balik mata bila tengah bazar tu. Bukan setakat penat, duit habis pun dia boleh jadi ada duit. Tapi sebab sekarang ni currency kita macam itu menarik ya. Itu yang inilah lebih kurang nak katakan 1:4 lah. Betul. So kalau RM1 tu lebih kurang 4 lira je tu. Katanya kopi kat situ paling murah ya. Kopi kat situ setiap hari pun boleh minum. Memang murah. Sebab apa kelebihan bazar tu? Okey, dekat Grand Bazaar ni ada lebih kurang 1,000 pilihan kedai. So memang kita bagilah sampai malam kat situ. Bagasi pun kita bagi lebih kurang 30 kilo kat setiap peserta pergi dan balik. So nak balik tu pun kalau ada tambahan pun tak ada masalah. Kita akan cuba uruskan. Tiba-tiba 60 kilo pula balik. Tinggal dulu separuh. Hantar dulu. Apa kita kena bawa dua bank? Satu bank yang kad kita. Itu kena banyak tu. Tak banyak pun tak apa. Tak apa. Tapi yang paling banyak yang kena
power bank. So kita ambil gambar jadi power bank tu kena standby. Kena standby. Bateri habis tak boleh tak gambar, nak rakam video, biasa kita nak rakam video lah. Kita sebab setiap apa orang kata setiap sudut macam Ustaz Azhar cakap ni, setiap tempat kita nampak tu memang wow lah, lebih-lebih lagi untuk peserta yang pertama kali ke belah Eropah. Memang betul pun. Saya dulu pertama kali masa pergi dulu pun memang, dan pernah saya ingat lagi Ustaz dengan Cik Mas sebut ingatlah masuk pintu mana dah macam pergi haji. Sebab besar kan pasar tu. Nanti silap keluar pintu tak jumpa bas dah. Betul. Okey, kita juga akan melawat ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu tokoh bangsa Turki yang berjaya menawan kota Konstantinopel dari tangan Kristian Byzantium. Iaitu Ustaz Azhar pun pernah cerita sebelum ni, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia pun pemimpin yang termuda lah kan dalam kerajaan Islam ni. So kita akan lawat juga kompleks Sultan Sulaiman, iaitu masjid yang terbesar pernah dibina ketika pemerintahan era Turki Osmaniyah. Kita akan, and then pada petangnya kita akan menelusuri Selat Bosphorus. Okey, Bosphorus Cruise ni selama 1 jam 30 minit. So di mana para peserta bebaslah atas cruise tu, nak tangkap gambar, nak OOTD, nak rakam video ke, nak buat macam video TikTok ke. Sebab masa ni lah ya. Ya, kita petang tu kita akan, kalau ada rezeki kita akan pada waktu sunset juga. So masa matahari terbenam tu memang lawa lah, dengan kita nampak pemandangan masjid macam kat atas tu. Memang jangan lepas lah. Pastikan bateri penuh. Itu kena ada power bank tu. Betul. Turki ni, khususnya di Istanbul ni, nak cerita cantiknya pemandangan dia, sampai beberapa filem Eropah buat pengembaraan di situ. Ni Cik Mah tak tahu. Pasal dia bukan kaki movie. Macam kalau kita tengok filem Taken 3 saya rasa dia buat di Istanbul. Juga James Bond dia juga buat filem tu di Istanbul, dan juga filem Malaysia Istanbul aku dan betul. Tapi saya rasa kerana filem tu ramai yang nak pergi. Lepas filem tu dalam 2000 berapa lah. Lepas tu package ke Turki tu terus. Ya, betul. Dan kita sebenarnya tour leader kita di sana adalah orang Malaysia yang duduk di Turki, yang kalau dia cakap Turki tu sebiji dah pergi Turki. Anak-anaknya pun duduk belajar situ, sekolah sana. Semua dia. Dan yang lebih paling mengagumkan, dia bukan macam DJ Maslina. Dia tu, isteri tu pandai memasak. Patutlah Ustaz. Itu memang betul lah. Nak ceritanya, apa kelebihannya? Kelebihannya ialah bila kita duduk 2-3 hari, rasa dah nak muak, dah tak boleh nak makan makanan Turki, kita akan cuba minta isteri dia masak. Tiba-tiba sampai nasi lemak. Itu yang 3-4 hari tu yang mengagam lah. Cheese. Tak susah dengan ibu dia. Dapatlah sambal belacan kot, insyaAllah. Jadi kita harap gitu ya. Dan itu jadi selesa lah kita pergi, selesa untuk kita bersama dengan DJ Ikim. Kita akan, insyaAllah kita akan cuba mencipta kegembiraan dari segala sudut, di samping juga keinsafan bila kita pergi ke tempat tokoh-tokoh macam makam Muhammad Al-Fatih, sejarah macam mana dia masuk ke Turki semua. Di samping kita nak tempat yang cantik, tapi juga kita belajar sejarah ya. Itu yang menarik tu. Siapa dengan kita tu? Pakar sejarah Ikim. Cik Wan Rosli. Malam ni dia MC ke? Berkursus. Berada di Mori. Tak apa, insyaAllah minggu depan kita cuba. So bersama dengan kita kali ini ada yang pakar sejarah Turki lah. Ya. Bagus tu. Dia minat Turki betul tu. Kalau dengan saya pakar tempat shopping je. Pakar bank. Power bank. Itu betul, power bank. Okey, untuk perjalanan kita di Turki ni juga kita akan naik private transport. Mana kata kita akan sewa khas lah untuk pengembara Muslim sahaja. Kita punya Easy Kembara ni. So amat selesa. Okey, bas pun kita akan ambil bas, ada aircon, insya-Allah akan ada wifi juga. So dalam bas tu perjalanan walaupun dekat ke jauh pun, dekat atau jauh, kita akan naiki bas tu. So contohlah kalau saya dah tak larat nak turun, boleh je rehat dalam bas. Kita akan cakap pada pemandu bas tu, biasanya bas ni kalau tempat-tempat agak sibuk ni dia
tak boleh parking nak tepi Drop jalan. aja. Ya, Ada betul. drop. So dia akan ikut sekali lah. Tapi duduk dalam bas. Jangan takutlah. Jangan takutlah, tak ada masalah. Driver bas tak culik. Kita akan cakap. Sebab biasanya macam bila dah petang ni ada setengah orang macam kaki saya krem lah. So saya tak boleh nak turun, tak ada masalah. Kita akan cubalah memenuhi permintaan. Kalau ada yang bawa orang tua ke, mak bapak yang ni berumur sikit ke, kita akan cuba aturkan sebaik yang mungkin daripada izin kembara. Okey, kita akan lawat juga ke Bursa. Kita akan Hari untuk keempat kita pengeluaran akan Muslim keluar ni, daripada betul? Istanbul. Kita akan keluar dari Istanbul, kita akan melawat ke Bursa di mana kita akan ke Cumalikz. Daripada Istanbul ke Bursa berapa jauh? Dalam 2 jam. Dalam 2 jam sahaja. Dan tak silap kita akan naik ferry kan? Ya, dalam perjalanan tu. Bas kita akan naik ferry. Bas kita akan naik ferry. Dan dalam ferry tu ada pula kedai kafe. Kedai koktel, Yang itu saya janji saya akan belanja DJ je. Peserta. Sambil-sambil tu kalau ada roti, burung-burung camar yang putih tu, ya, betul. dia akan datang dekat kita. Bawa roti dah pula ya. Biasa tengok dalam cerita, ni boleh bagi sendiri makan. Masa tu dah nak buat TikTok ke Nak apa buat ya. TikTok ke, nak gambar ke. Okey, so kita akan lawat juga Perkampungan Osmaniyah yang telah berusia 700 tahun. So biasalah bila kampung lama ni dia punya seni bina dia memang kita susah nampak ke tempat lain. Dia punya batu-batu yang besar dekat jalan, dia punya rumah yang memang kita nampak dalam filem-filem lama tu, Eropah punya. So kat situ kita dapatlah nak bergambar, nak buat video untuk kenangan kita lah dekat rumah-rumah lama. Kat sini juga Ustaz kata apa dulu nak belanja. Ini luar daripada package. Luar daripada package. Doakan murahkan rezeki. Pasal kali pertama dulu kali kedua tak silap saya, bila saya bawa staff saya kemudian pergi jalan pusing situ, tiba-tiba saya nampak kat rumah tu ada perempuan situ lah, dia menguli tepung. Setiap boleh makan kat sini kan? Boleh. Dia macam kita katalah warung di kampung. Warung kampung. Oh, macam kita pergi Vietnam dulu tu kan, warung di kampung. Tapi memang dalam rumah orang. Tapi dalam rumah. Ada rumah lah. Dan rumah tu pula tu berjurai, dia punya buah-buah cherry. Buah-buah. Tergantung-gantung. Dah boleh terbayang lah. Dengan tehnya yang sedap, kopinya yang sedap, kita duduk lepak. Kita pula dah penat. Dapat bersila dekat tempat. Dan kalau rajin sikit, pergi duduk sebelah makcik tu, tolong uli sekali. Ya, betul, belajar. Ambil gambar. Itu sejarah. Memang takkan ada tempat lain. Ya, betul. Memang So, tak ada. itu apa tadi, perkampungan Cumalikz. Kampung Jumaat. Kampung Jumaat. Sebenarnya Kampung Jumaat namanya. Katanya lah saya belajar daripada sana juga. Salah lah. Cuma tu Jumaat lah ya. Dan saya kata, dia orang ni mesra. Betul. Itu yang kita rasa seronok nak kita berapa kali dah pergi dah tu. Pergi lagi. Selalu Tak pernah juga bosan, kalau macam kami pergi ke Afrika, bila balik daripada Afrika tu kita transitnya di Istanbul 2 hari macam tu. Tambah 2 hari kita. Penat pergi Afrika. Kena transit. Kita tak bawa, jangan tak bawa kita punya peserta ke South Afrika lebih kurang. Jauh sangat. Okey, seterusnya kita akan melawat juga pusara tokoh terkenal bahasa Turki, iaitu pahlawan Ertuğrul Ghazi. So itu di negeri sebelah lah. Habis kita di Cumalikz tu di Bursa, kita akan pergi ke Bilecik, negeri sebelah. So di situ tempatnya pengasas kerajaan Turki Osmaniyah. Jadi di situ kita berpeluang lah untuk bergambar bersama, memakai pakaian tradisi diorang, pakaian pahlawan apa semua tu. Jadi tu Ustaz dia dah berniat dah nak pakai pakaian pahlawan, lepas tu nak naik kuda. Kita tengoklah nanti. Kuda tak bergerak. Baru-baru ni masa tahun lepas Raya Haji juga, kami pergi ke Kyrgyzstan. Saya pemegang pergi Kyrgyzstan. Naik kuda tu, jalan 5 kau cukup lah. Pasal kuda dia tu bukan kuda biasa. Kuda memang yang kuda perang tu. Memang dia cakap kuda perang. Ya. Cakap ini kuda perang. Besar. Memang saya
Lain macam naik tu. Rasa dia. Kalau kuda Malaysia tu seronok. Manja-manja je. Manja-manja comel je. Comel. Orang tengok pun kuda ke keldai. Tapi di sana memang kuda. Naik. Sebab memang sambil tu saya tanyalah kuda apa. Dia kata memang kuda perang. So kalau kuda ni kalau tak dapat kawal betul kan, dia akan terus je melulu. Betul. Tanpa Ada seorang yang naik sekali dengan dia orang. Sekali budak tu terjatuh, kuda tu terus je jalan. Terus je. Kita dah macam kenapa tu? Tapi dia orang dah biasa. Memang itulah dia punya Okey, pengalaman. saya tak tahu di Turki macam mana. Kita cuba. Tapi saya tak tahu, tak boleh janji. Tapi masa di Kyrgyzstan tu, saya lah khususnya, saya suka mencuba minuman-minuman yang pelik-pelik kan. Saya minum susu kuda. Susu kuda. Masam dan bergas. Dia masam dan bergas. Sparkling susu. Bukan sebab dia dah tak, susu yang fresh. Memang fresh. Dia dah tu ambil pada kereta tu beli rasa. Saya tak tahu sama ada di Jangan dibuat, jangan. Saya tengok muka Cik Mak pun saya dah Jangan. Sebab dia akan flash. Dia akan dah flash. saya suka tadi. Kalau tiba dia sakit perut ke situ, boleh lah. Duduk sana sebulan boleh kurus kot minum susu Memang kuda. Memang kalau di di Kyrgyzstan khususnya, memang ada satu musim yang dia akan ada satu pelancongan khusus untuk menguruskan badan. Masya Allah. Jadi caranya kita akan pergi ke satu kawasan ni, kita akan hibernate lah 4-5 hari di situ. Duduk je dalam tu, dia akan bagi kita minum susu kuda. So, bersedialah untuk pergi ke tandas berulang kali. Tetapi selepas itu, memang kita akan sihat. Habis semua sekali apa benda, keluar. Dan kita akan... Dia jadi macam kuda lah jadi. Betul, gagah seperti kuda. Dah tinggal semua daging-daging otak je. Lemak ada lah. Tapi itu memang memang kalau pelancongan kita ke Kyrgyzstan, memang ada khusus package untuk itu. Baik Ustaz tak duduk sadar. Kalau tak balik mesti badan sadar. Dia balik pada Turki tadi. Okey. Ini dah ada orang nak call. Okey. Dah habis kita dah berpakai Turki pada hari keempat tu. Okey, untuk pendengar di luar sana, yang tiba-tiba rasa nak naik kuda lah. Tiba-tiba pakai baju pahlawan pula kan. Okey, boleh hubungi Izi Kembara di 0361841542 ataupun WhatsApp kami di 0136739000. WhatsApp kami di 0136739000. Okey, selain daripada Turki ni, kita ada juga 4 pilihan negara lain untuk kembara korban tahun ni. So kita ada di kembara korban Krabi di Thailand selama 5 hari 4 malam, di Ho Chi Minh Dalat Vietnam 5 hari 4 malam juga, di Phnom Penh Kemboja di 4 hari 3 malam, dan juga Bandar Aceh Indonesia 5 hari 4 malam. Okey, kita total semua kita ada 5 package pilihan untuk kembara korban tahun ni. Semua masih ada lagi slot untuk diskaun tu. Okey, sehingga RM2,000 tu. So boleh hubungi nombor pejabat kami seperti yang saya cakap tadi, ataupun WhatsApp kami di 0136739000. Okey, mana-mana pilihan negara ni tarikh lepas dia hampir sama, iaitu kita pada waktu korban, sebab kita akan melaksanakan ibadah korban lah. So peserta yang nak ikut, nak tengok, saksikan sendiri ibadah korban diorang, boleh je daftarkan Izi Kembara untuk trip negara pilihan ni, dan juga cakap okey, saya nak buat korban di negara demikian lah. So kita akan aturkan lah, pihak Izi Kembara akan aturkan. So nanti boleh nampak diorang punya sembelihan di negara-negara tersebut. Okey, kita akan berehat seketika, dan selepas ni kita akan sambung lagi. Banyak lagi kita nak bicara lagi ni bersama dengan tetamu kita, dan juga anda para pendengar jangan ke mana-mana, dan insya-Allah kita kembali selepas ini, dan pastikan anda terus setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita dah dekat nak masuk bulan haji ni. Ramai yang dah mula mencari-cari tempat untuk mendaftar korban, upah haji, upah umrah, buat fidyah dan sebagainya. Bukan saja upah haji yang dituntut, malah upah umrah juga tidak kurang pentingnya. Kami di Izi Kembara menguruskan upah umrah sepanjang tahun hanya RM550 saja. Apa lagi? Telefon atau WhatsApp segera di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Apa tunggu lagi? Ayo!
Mak. Hujung bulan ni, adik dah nak start cuti Sam. 3 bulan tempoh bercuti. Jomlah kita pergi bercuti. Oh lah dik, kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu kan? Abang, jomlah kita bawa anak-anak bercuti. Jom. Hari tu abang ada dengar Radio Ikim tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan Izi Kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Radio Ikim. Betul ke bang? Sampai bila promosinya tu? Bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan bang? Tak sabar ni. Alah, senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Izi Kembara di talian 0361841542 ataupun 013-673-9000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama pada waktu ini masih lagi untuk segmen Pengembara Muslim untuk ke Turki, Kembara Korban ke Turki bersama dengan Izi Kembara, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, bersama dengan Ustaz Azhar, bersama dengan Cik Ma dan juga bersama dengan Akmal. Kita masih lagi bicarakan berkenaan dengan Kembara Korban ke Turki. Jadi kita nak sambung. Tadi Akmal dah cerita dah tempat-tempat menarik yang kita pergi, betul. Apa yang menariknya yang akan kita akan lalui. Di lagi sebulan je lagi. Betul, sebulan je lagi. Dah lebih kurang 30 hari. So ini adalah hari yang dinantikan lah biasanya untuk Kembara Korban ni setiap tahun, iaitu solat Hari Raya Aidiladha. Di mana peserta berpeluang untuk solat sunat raya di luar negara lah, di negara luar. So orang kata raya di perantauan lah. Itu memang istimewanya trip Kembara Korban. Dia begini Kemal ya. DJ ya. Sebenarnya musim haji ni adalah musim kita bermusafir. Okay, kalau orang yang pergi haji, berapa hari paling kurang? 40 hari. 40 hari. Ya, betul. Dia ke Mekah, ke Madinah lepas pulang tanah dalam tu. Maksudnya waktu itu dia ibadah haji dia begini ya. Dia dipanggil finale lah. Dalam bulan Islam tu kita ada 12 bulan. Zulhijjah lah bulan yang terakhir. Waktu itulah orang ramai-ramai keluar pergi haji. 40 hari dia pergi. Dia pergi sejak ini dah pergi dah ni. Betul. Jadi kita yang tak dapat pergi Mekah Madinah ni manfaatkan, kalau nak rancang waktu percutian, pergilah waktu raya haji. Waktu bulan puasa memang orang tak nak pergi lah. Ya, betul lah. Memang betul. Jadi di situ orang yang di Mekah yang pergi haji tu, dia akan bertemu dengan pelbagai bangsa. Okay, itu yang pergi ke Mekah. Jadi kita ni kalau ada kemampuan, ada duit, dah pergi dah belah Mekah, nak pergi lagi tak boleh dah. Pasal kuota dan juga jadi jangan hentikan budaya itu. Okey, saya dah pergi dah ke Mekah tu. Lepas tu tahun depan kita rancang nak pergi ke tempat yang lain pula untuk korban juga. Jadi Turki dia antara tempat yang terbaik selain pada negara-negara lain lah. Negara-negara yang kita kata untuk membantu semua tu. Jadi sifat mengembara masa musim haji ini memang telah ditarbiah sebegitu ya. Allah dah bagi peluang pada kita, dah mendidik kita. Jadi kita teruskan budaya itu, dan kepada yang belum lagi pernah membudayakan, kita budayakan untuk kita pergi kembara di musim korban. Korban itu satu ibadah yang cukup hebat. Kita dah cerita dulu. Dalam masa yang sama, kita mengembara satu budaya yang kita kata digalakkan oleh Islam ya. Siru fil ardi. Banyak bulan siru ni yang suruh mengembara seluruh dunia tu, memang itu dianjurkan oleh agama Islam. Jadi pada pergi hari-hari biasa, kita pergi hari biasa, tak ada apa-apa. Bila kita pergi waktu raya korban, kita nampak macam orang sana menyambut korban, kita bersolat hari raya dengan sana. Kalau tiba-tiba dapat pula sampai hari Jumaat tu dapat pula solat Jumaat di situ. Jadi seronok pengalaman itu. Dan kita galaklah kepada anak-anak muda yang ada duit lebih, ataupun kepada mak ayah yang duduk kampung, ayah haji duduk kampung, tak ada buat apa pun, korban tak buat kadang tu, buat bagi orang, jom kita berjalan. Dan ini tadi tempat mana kita ni yang hebat nak begini waktu korban tu nanti. Okey, waktu korban ni kita akan solat raya di Masjid Ulu Kami.
Ulu Camik. Ulu Camik. Di Bursa. Masjid tu besar. Okey. Masjid So selepas dah solat tu pada pagi, so kita akan melawat di Yisil Kuli. Kau pernah Itu nak tebuk kau tak tahu. So maksudnya kita akan habis solat kita akan teruskan pada lawatan lah pada hari pertama raya tu. Kita tak buat lagi sembelihan kita akan buat pada hari raya kedua. So hari raya pertama tu pagi-pagi kita pergi solat. Habis tu kita balik ke hotel dan sarapan. Pergi solat dulu baru balik sarapan. Habis sarapan siap-siap kita akan pusinglah sekitar Bandar Bursa. So habis itu sampai ke malam dan esoknya kita akan check out. So kita nak bergerak balik ke Istanbul. Bila kita check out, barulah kita pergi ke tempat sembelihan. Okey. Bila habis program yang sembelihan tu, kita akan terus saja. Kita tak balik dah ke hotel. Beg memang dah kena bawa siap-siap. Jangan pusing balik. Jadinya kita akan terus ke Istanbul. Itulah perjalanan hari ke-6 kita. Okey, dah habis kita aktiviti di Bursa di korban untuk korban yang solat raya tu. Bila kita balik di Istanbul tu, nak katakan aktiviti kita tu akan more to free and easy lah. So kita akan melawat Spice Bazaar, di mana nak kata bazar rempah ratus lah. Nak beli buah-buah pun banyak pilihan. Buah-buah kering. Sayur-sayur, buah-buah kering. So kita akan juga bawa ke Istiqlal Street Taksim. Okay, Taksim Street ni lebih kepada barangan yang branded lah. Ini yang high class. Bukit Bintang lah. Bukit Bintang. Boleh lah. Tapi butik-butik yang mahal, high end apa semua. Berbanding dengan Spice Bazaar tu semua yang kalau orang pergi ke Mekah akan beli pistachio, kacang-kacang, badam semua tu. Di sini memang grade A. Memang sangat bagus. Sekiranya suka. Biasa kalau macam yang contoh saya lah kot yang nak diet-diet ni. Suka makan ke kacang macam tu. Kat situ memang pilihan yang sangat bagus. Dan nak tahu ya, Turki ini pintu masuk Eropah ke Asia. Turki itu sendiri sebahagian daripada Eropah. Maksudnya barang-barang macam dia tadi tu Taksim. Itu barang-barang Eropah. Barang-barang Eropah banyak di situ ya. Asalnya di Eropah. Kalau yang kegilaan anak muda di Malaysia tu, di sana baru-barulah bendanya. Keluaran terbaru. Terkini. Terkini. Sebab dia dah Eropah kan? Ya. Dia dah jauh sampai Asia. Mahal tu nak sampai sini. Harapnya murah jugalah. Harapnya. Tapi kita tak boleh di Taksim Street ni kita mengandaikan harganya harga yang normal. Harga yang normal. Tetapi kalau di Grand Bazaar ataupun di Spice Bazaar itu adalah harga yang boleh ditawar. Saya satu benda yang di Turki ni yang asalnya saya masa beli tu saya beli di Mekah. Dia ada satu model Masjidil Haram tu. Cantik model tu. Buatannya daripada macam besi lah. Dia macam Peter. Macam berat dan berat lah. Benda tu saya beli asalnya di Mekah. Model Masjidil Haram memang Kaabah tu lah. Rupanya dia dibuat di Turki. Dan memang setiap kali saya pergi Turki saya akan beli benda tu berat. Tapi saya akan beli paling kurang satu. Kebiasaannya saya akan beli 3 untuk saya bagi cenderah hati kepada kawan-kawan. Rumah saya di kampung, rumah saya di Kuala Lumpur ni setiap tu satu. Pasal satu lagi benda tu, pasal model tu dia bukan model Kaabah saja. Dia ada model Safa Marwah tu. Semua sekali lah lengkap untuk jadi bila kita cerita orang nak buat umrah kita tunjuk kau akan lalu sini apa semua. Baru nampak. Dan saya syorkan sangat supaya saya rasa masa dulu tu jualan 2 ke 300 lira gitu. Jadi setiap peserta saya akan galakkan untuk bawa benda tu balik. 2 ke 300 lira sekarang ni bagi RM30 RM40. Tak tahulah aku berapa harga. Tapi itulah cenderah hati yang okey. Baitullah, bukan sekadar Baitullah, Masjidil Haram itu sendiri dibuat di Turki dan kita beli di Turki. Dan di antara cenderah hati yang sesuai juga kita bawa balik yang buatan Turki itu yang Asmaul Husna yang bentuk lampu dan semua. Yang memang kebanyakannya
barangan yang dijual di Mekah lah yang kita tengok dan sejadah tu dah wajib lah. Jam dia pun cantik kan, yang nampak pinggan-pinggan yang berwarna-warni. Bentuk Turki tu yang ada tulip tu kan. So dalam panjangan tu maksudnya kita akan mengalami banyak perkara. Selain menghayati sejarah, menghayati tempat-tempat sejarah, menghayati tempat-tempat yang cantik, shopping yang menarik, pemakanan yang makan sedap. Juga kita bukan pergi ke tempat ini, kita juga pergi ke kampung. Kita bawa ke tempat yang mahal dan juga ke tempat yang murah. Barangan kulit di sana sangat berkualiti dan sekiranya dia nampak kita pakai beg yang yang kita bawa daripada sini, pernah sekali beg berjenama, pernah sekali Ustaz ditegur. Kita masuk kedai beg. So dia kata, berapa harga beg ni? So kita bercakap lah. RM2,000. RM2,000 contohnya. Lepas tu saya minta maaf ya, saya cakap kata ni, bodoh awak ni sekarang. Bagi saya duit tu, saya boleh buat 20 beg untuk awak. Dengan kualiti yang sama. Cuma tak ada jenama. Jadinya nak beritahu murahnya di sana. Dan barangnya cantik. Dan kita juga tadi ada slot untuk memakai baju tradisi Turki Osmaniyah. Kita kat sini kita menggelak juga. Tengoklah orang putih kat orang datang pelancong pakai baju Melayu. Pula maklumlah kita dengan pakai samping songkok. Oh, belah-belah Jepun juga orang pakai. Oh, kagum kita. Jadi begitu juga kita bila kita pergi ke luar negeri tu, kita pakai baju dia tu, itu satu budaya yang orang sana pun seronok tengok kita, dan kita juga ada rasa gah sikit lah. Boleh simpanan gambar. Dan kalau dia ada satu bukan, so ada banyak kedai yang kita, kalau macam saya dengan isteri saya, kami bergambar, dia pakai dengan pakaian tradisional dengan sopan besar tu. Sultan dengan isteri Sultan lah. Jadi gambar Sultan tu Sultanah. Memang gambar tu kami simpan, memang sangat kena cik. Macam kerabat lagi. Lagi nak merasa. Lagi merasa. Macam budak-budak muda yang pergi ke Korea tu kan. Pakai baju Korea. Dia tak tahu baju apa boleh pakai. Bukan kembang-kembang je. Penjaga istana. Penjaga istana. Ingatkan baju raja tu. Jadi kita sini pakai baju raja kan, baju pahlawan, insya-Allah. Okey, untuk pendengar di luar sana, boleh hubungi Izin Kembara untuk membuat pendaftaran di 0361841542 ataupun WhatsApp je kami terus di 0136739000. 0136739000. Dan kepada pendengar yang tinggal berdekatan Kuala Lumpur, Selangor, boleh datang terus ke pejabat kami di nombor 0127 Jalan 3 Batu Cave Center Point, Batu Cave, Selangor. Orang Senawang pun datang. Orang Senawang pun boleh datang, insya-Allah. Orang Kuala Lumpur, Selangor, jemput datang. Esok boleh. Esok kita buka 9 hingga 1 petang. Untuk hari biasa kita buka Isnin Jumaat daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Dan sesiapa yang nak buat korban dengan izin korban, pintu kita bersebelahan. Suami isteri. Betul lah. Lepas tu minggu ni pun minggu cuti sekolah baru bermula. Pesta buku kan. Pesta buku pula. Tiada alasan lah nak datang ke office tu buat pendaftaran. Sambil berjalan tu boleh. Diskon raya ada lagi. Diskon raya. Minggu ni macam tak ada percutian lah. Kita dengar pula ada package ke Turki pula. Dia peluang untuk bawa anak-anak, family, jiran ke, semua boleh. Kita ada masih ada slot promosi, iaitu diskaun sehingga RM2,000. So hubungilah nombor pejabat kami ataupun WhatsApp kami di 0136739000. InsyaAllah kita punya pegawai khidmat pelanggan akan bagilah terma dan syarat dan juga seterusnya. Kalau ada orang dari negeri-negeri lain juga yang mungkin kebetulan dah tak nak pergi, datang yang dah datang KL minggu ni, jemputlah haji terus ke office. Datang ke office kami yang katakanlah daripada Ipoh, pergi pesta buku. Lepas tu nak semayang susah. Main datang office kami, tumpang semayang kat sini. Tak ada charge. Air pun percuma kita bagi. Jadi mudah, jangan risau.
Dan ini pakej ke Turki ni mungkin saya pun nak bagi tahu jugalah ya macam mana di IKIM ni kami juga akan ambil video dan kita akan terbitkan video itu juga di YouTube. Macam kembara sebelum ni kita dah siarkan untuk kembara Kemboja dan juga Vietnam. Jadi peserta-peserta dalam tu semua ada dalam video tu lah yang kita akan siarkan. IKIM punya ni YouTube channel lah. So berpeluang lah untuk nampakkan kita punya muka semua lah. Bersama dengan DJ. Bersama dengan DJ sekali. Nak selfie ke, nak gambar nak waktu dia interview ke, DJ boleh. Jadi masalah. Okay, mungkin sekali lagi Akmal nombor telefon. Okey, boleh hubungi pejabat kami 0361841542. Ini untuk panggilannya. Ataupun boleh WhatsApp kami terus di 0136739000. 0136739000. Untuk maklumat-maklumat tambahan boleh juga lawati Facebook page kami di IZ Kembara Travel and Tours. Okey, yang sedap pendengar di luar sana yang melihat tengah tengok rancangan sekarang ni, bolehlah tag sahabat-sahabat, boleh share juga link ni, so biar ramai yang tahu, sebab kita nak cuba bawa seramai mana rakyat Malaysia ke Turki pada korban tahun ini, insyaAllah. InsyaAllah. Di samping anda boleh dengar radio, anda juga boleh menonton di Facebook kami di IKIM FM. Jadi Ustaz dan Cik Mak mungkin ada sebelum kita nak berakhir. Okey, lagi sebulan dah tak lama dah. Jadi proses pun kita sekarang ni dah proses yang akhir. Mungkin lagi seminggu ataupun 2 minggu ni habislah tiket. Kalau siapa-siapa yang teringin nak pergi dengan DJ Mas, dengan Cik Mas semua, okey, bolehlah daftar segera. Syukur. Panjang lah cakap tadi. Kita jumpa, kita bersembang nanti. Semua di dalam bas di Turki. InsyaAllah kita balik KLIA. Sampai balik KLIA. InsyaAllah. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz, kepada Cik Mas dan juga Asmal bersama kita pada hari ini. Dan juga insyaAllah kita kembali minggu depan. Dan jangan lupa pada pendengar boleh telefon 019-673-9000. 013-673-9000. 013-673-9000. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua orang dah tahu dah, sebaik-baik pelaksanaan korban adalah di tempat sendiri. Tetapi kalau tak sempat, boleh serta kembara korban bersama Izi Kembara untuk saksikan sendiri korban kita. Sesuailah untuk keluarga yang nak bawa anak-anak berjalan dan rasa pengalaman beraya di luar negara. 5 negara pilihan tahun ini, iaitu di Turki, Kemboja, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Potongan sehingga RM2,000 untuk pendaftaran awal saja. Telefon atau WhatsApp segera di talian 013-673-9000. Telefon saja di talian 013-673-9000. Pergi ke laut menangkap ikan. Pulangnya awal sebelum senja. Kalau tuan-tuan nak buat korban, apa lagi? Isi Kembara kan ada. Mak, hujung bulan ni adik dah nak start cuti Sam. 3 bulan tempoh bercuti. Jomlah kita pergi bercuti. Lah dik, kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu kan? Abang, jomlah kita bawa anak-anak bercuti. Jom. Hari tu abang ada dengar Radio IKIM tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan Izi Kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Radio IKIM. Betul ke bang? Sampai bila promosinya tu? Bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan bang? Tak sabar ni. Alah, senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Izi Kembara di talian 0361841542 ataupun 013-673-9000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah pusat media, grade 54 Jusasti. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda, kepujian daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas adalah mengurus keseluruhan operasi pusat media dengan memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan dicapai, merangka dan melaksanakan polisi, strategi dan pelan tindakan yang berkaitan dengan pusat media,
serta mengarah dan menyelaras semua aktiviti-aktiviti unit di pusat media. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374 tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 1 Jun 2023. Halo, jiran sebelah. Masuk rumah baru ke tu? Mesti beli Ella Furniture tau. Rumah saya pun semuanya Ella Furniture. Ada lebih 200 warna dengan fabrik anti cakar dan anti kotor untuk dipilih. Boleh sesuai padan dengan warna dinding rumah. Ramai artis Malaysia pakai Ella Furniture. Pergi je Facebook Ella Furniture Malaysia dan tengok live diorang. Atau layari ellafurniture.com.my. Ella Furniture. Tak pernah tak cantik. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya.